أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Sadaqallahul Azim. Demikianlah surah An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya moderator pada petang ini dalam rancangan Anda Muskil, Biar Tahu Jangan Keliru. Okey, kami bawakan dua tetamu petang ini yang disegani ramai dan tak semestinya lah kita perkenalkan dari hujung ni, iaitu Datin Damia Zulkifli, yang saya rasa semua orang pasti lihat di kaca TV je lah. Our popular artist is here. We bring to our studio today. Hi guys, welcome to my vlog. And kita jemput jugalah Assistant Prof Dr. Farisa Kamsiah. Betul tak? Betul. Dari Universiti Malaysia Pahang. Beliau amatlah dihormati lah di universiti itu. Jadi kami bawakan di studio pada petang ini untuk mengupas tajuk yang saya pasti penonton tertanya-tanya. Apa yang tajuk yang kami akan bawakan pada petang ini? Jadi tajuk kita adalah dakwah. Tanggungjawab siapa? Jadi saya tanya pada Prof lah dulu kan. Pendapat Prof. Dakwah tu basically siapa yang bertanggungjawab untuk sampaikan dakwah? Kita ke or orang alim lah. Selalunya kita tengok orang alim yang bagi dakwah. Jadi bagi pendapat Prof, siapa yang bertanggungjawab? So macam ni, kita akan tengok maksud dakwah tu sendiri. So, maksud dakwah adalah satu usaha menyeru manusia ke arah kebaikan ataupun daripada kekufuran kepada Islam maksudnya. So means dakwah ni kita ajak orang buat baik. Simple nak faham. So dakwah ni untuk siapa kan? So dakwah ni untuk siapa sebenarnya? Doktor ke? Pemimpin ke? Perdana Menteri? Lawyer? Tak. Sebenarnya dakwah ni kita yang bertanggungjawab atas diri sendiri. So saya bawakan sabda Nabi SAW. Balighuni anni walau ayah. Bawakanlah kepadaku walau satu ayat. Maksudnya sampaikanlah kepadaku satu ayat tu, kita bawa ayat-ayat tu. Even maksudnya kita nak berdakwah kepada orang, kita even sampaikan satu ayat pun dah dikira berdakwah. Kita ajak orang. Jom. Macam tu. So tapi nak berdakwah sendiri pun ada rukun-rukun dakwahnya tersendiri. Ada 4. Da'i, ni orang yang berdakwah. Siapa yang berdakwah? Kita lah. So mad'u, target dakwah kita. Kepada siapa kita nak berdakwah. Maudhu', cara isi kandungan dakwah tu sendiri. Dan ada uslub cara kita berdakwah secara berhikmah ataupun tidak. Oh, jadi maknanya dakwah secara berhikmah. Maksud dakwah secara hikmah tu sendiri maksudnya macam kita perlu ada ciri-ciri tak pun checklist ke untuk berdakwah. Jadi saya rasa Datin ada pendapat ke maksudnya macam dakwah secara berhikmah? Checklist untuk berdakwah tu ada ke? Okay, sebenarnya saya tak layak lah nak duduk sini dan bercakap dekat dalam forum ni adalah satu macam a big opportunity for me. So, saya kan Datin kan. Okay, so sebenarnya as for me lah, dakwah ni dia ada pelbagai cara, betul tak? Dia ada pelbagai konsep. Dia adalah satu aspek yang luas. Dan saya juga percaya semua orang ada cara dia tersendiri. Tapi satu benda yang kita kena ingat, apa pun yang kita buat, apa pun yang kita lakukan, ada one thing yang kita need, kita kena take into consideration. Kena jadi kita punya priority, which is adab. Okay, sebelum kita berdakwah ni, kita kena ada adab. Dan ada banyak adab berdakwah. Sebabnya, kita kena ingat bahawa salah satu sunnah Nabi yang kita boleh buat di mana-mana sahaja dan ketika apa sahaja adalah berakhlak mulia. Dan Nabi pesan kepada kita untuk berakhlak mulia dan adab adalah salah satunya. Okay? Adab, buat semua benda ada adab. Dan berdakwah pun
ada adab yang kita kena obey dengan perkara tu. Contohnya, okay, saya bagi satu situasi. Sorry. Macam yang kalau you all semua ingat, pada awal rancangan tu, rancangan tadi, Prof ada baca surah An-Nahlu. tu. Yes. So surah tu sebenarnya sendiri dah menerangkan. Ud'u ila sabil. Katakan kepada kamu bil hikmah dengan perkataan yang baik. Ud'u tu kan maksudnya ajak. So maksudnya kita nak ajak orang tu, kita nak ajak kepada kebaikan dengan perkataan, dengan hikmah, maksudnya perkara-perkara yang baik. Faham tak? Dengan sopan santun, dengan lembut, dengan baik. You tak boleh terus macam semayanglah. Babs, no. That's not the right thing to do. Tak boleh macam tu. You kena cakap baik-baik kalau you nak berdakwah. Adakah orang boleh terima kalau dakwah tu you ajak orang solat tapi mencarut-carut? Tak. You nak marah-marah? No. Tak. So saya juga even dalam surah Taha pun Allah suruh Nabi pergi kepada Fir'aun tu dan cakap perkataan yang lembut dan baik, which is benda tu adalah sangat important. Bercakap benda yang baik, satu adab berdakwah yang sangat important. Tapi saya percaya semua orang dia ada adab dia yang dia pegang sendiri, maksudnya perspektif. Okay. Dan kalau macam mungkin Prof ada pandangan lain sebab yelah I kan datin. Perspektif profesional lah kita tanya. Betul kalau Prof sendiri. Pada pendapat saya pula, pendapat saya kita back to basic balik. Kita kembali kepada tu kenapa kita start berdakwah tu kenapa. So at first kita kena niat ikhlas kerana Allah. So saya akan bawakan satu hadis Nabi SAW, yakni innamal a'malu binniyat. Maksudnya setiap amalan bermula dari niat. So mana kata daripada hadis Nabi ni, niat ni adalah perkara paling utama sebelum kita start sesuatu benda. So that's why perbuatan kita ni kena berniat kerana Allah. Aku buat ni kerana Allah. Aku buat ni kerana Allah. Bukan kerana manusia, bukan kerana sesiapa, bukan kerana ganjaran dan hadiah. Tapi niat je ke? Tak kan? So kita akan teruskan dengan usaha yang bersungguh-sungguh dan berdoa. Usaha dulu baru berdoa. So mana kata usaha bersungguh-sungguh ni tidak berputus asa. Kita boleh ambil inspirasi daripada Rasulullah sendiri. Cara Rasulullah dalam berdakwah. Rasulullah tetap berdakwah walau dibaling najis, dibaling batu, dimaki dan dipalau serta lain-lain. Itu pendapat saya. Anis ada pendapat Anis? Bagi saya lah, macam Damia cakap, kita kena berlemah Sorry, lembut. Datin. Oh, sorry, Datin Damia. Sorry guys, Datin. Kita kena bercakap lembut. Kita kena cakap baik dengan cara yang baik. And Prof sendiri cakap kita kena ada ikhlas. Ikhlas lah, utama sekali ada ikhlas yang niat yang ikhlas. So dengan berusaha kan, kita cuba berusaha. Bagi saya lah, penting lah sekali kita kena ada ilmu lah, of course kan. Sebab kalau kita tak ada ilmu, macam mana kita nak berdakwah? Kalau kita ada ilmu yang salah kan, kita berdakwah sembrono je kan, jadi salah. Sesat. Jadi sesat. Orang akan percaya dakwah tu, dia akan percaya dengan ajaran yang sesat. Jadi saya rasa ilmu tu adalah salah satu checklist lah kalau nak berdakwah tu. Jadi saya rasa penonton pun mesti ingin mengetahui banyak lagi adab. Tak pun banyaklah soalan yang ingin tahu pasal tajuk kita, dakwah tanggungjawab siapa. Tapi saya pasti masa pun mencemburui kita, apatah lagi penonton yang sedang tengok kita sekarang ni. Jadi saya rasa Datin ada kata-kata lain ke? Oh, okay. So, I nak tambah sikit lah. Saya cerita John Salvaraj. Saya suka tengok. Baca cerita beliau tentang macam mana beliau tertarik dengan Islam tu based on cara berdakwah. Saya rasa contoh yang sangat baik lah. And masa pun mencuburi kita dalam segmen kita pada petang ini, saya pun dengar daripada belakang takbir, masa pun telah mencuburi kita. Jadi saya rasa untuk soalan-soalan yang penonton ingin lontarkan, tak pun suggestion tajuk kita untuk next forum, bolehlah tulis, tak pun komen di bawah ataupun pergi sendiri ke our website www.tvalhijrah.com. Di situ korang boleh buat suggestion and lontarkan soalan-soalan yang anda curious.
Jadi tu je lah kan. Saya rasa kita punya tetamu pun ada banyak lagi lah kerja nak busy kan. Jadi terima kasih. Oh, sama-sama. Jumpa. Ada ke? Berjumpa lagi. Okay, berjumpa lagi di segmen kita. Anda muskil? Biar tahu, jangan keliru.